Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir. Wa tammin bil khair, ya fattah, ya fattah, ya fattah. Ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq. Ya alim, ya alim, ya alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Baqarah ayat ke-62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Baik, ini ialah perjanjian kalimah syahadah yang Allah Ta'ala ambil kepada kita dan kepada semua orang-orang yang diberi wahyu dulu, semua orang yang ada Nabi dulu. Ini standard agreement, perjanjian, yaitu kalimah syahadah. Kalimah syahadah ialah asyhadu an la ilaha illallah, kita lah. Dia pun suka ialah asyhadu an la ilaha illallah. Cuma wa syahadatan kita wa syahadatan Muhammad Rasulullah, dia wa syahadatan Nabi masing-masing, iaitu ikut perintah Allah, ikut ajaran Nabi. Taat perintah Allah, ikut ajaran Nabi. Semua Nabi-Nabi itu lah. Jangan terpesong dengan setengah-setengah orang yang menyeleweng. Dia kata semua Nabi-Nabi ini mengucap kata nama Nabi Muhammad. Tak betul lah. Semua Nabi-Nabi ini ada perjanjian dia masing-masing dengan Allah, maka dia diberi perintahnya lebih kurang itulah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Ini perjanjian ni Allah Ta'ala ambil daripada tok nenek orang musyrikin Mekah dulu lagi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iaitu mau beriman zaman Nabi,
walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan Kristian, was-sabiin, dan orang pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Man amana billah, barang siapa yang beriman dengan Allah. Tengok, ini beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat. Wa amila salihah, dan beramal soleh seperti mana nabi-nabi mereka ajar. Sini. Seperti mana nabi-nabi. Jadi kalau Nabi Musa, syariat Nabi Musa lah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka balasan pahala daripada Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada lagi rasa takut untuk hadapi akhirat. Wala hum yahzanun, dan tidak ada lagi rasa duka cita apa yang mereka tinggal di dunia. Ini ialah degilnya orang Yahudi. Degilnya orang Yahudi. Itu sambungan baru ni. Kita baru ni baru setakat berapa orang? Bilangan jumlah 9. Ikut catat saya ni 10. Yang ni 10. Yang ke-10 kedegilan mereka. Iaitu ni yang ke-10 kedegilan mereka. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil perjanjian dengan kamu. Orang Yahudi sini. Ini Yahudi. Perjanjian dengan kamu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkatkan ke atas kepala kamu Bukit Tur. Cabut Bukit Tur, angkat letak atas kepala. Udu, peganglah. Udu, peganglah. Ma atainakum biquwah, apa saja yang kami beri, syariat-syariat yang kami telah beri kepada kamu, dengan sungguh-sungguh. Peganglah. Ambil Quran. Sudah beri Quran. Dengan sungguh-sungguh. Khudhu ma atainakum biquwah, peganglah. Iaitu nak pegang tu kena belajar. Nak pegang tu kena belajar. Mana belajarlah, sudah belajar, berpeganglah dengan apa yang kamu diberi, apa dengan wahyu. Dengan wahyu kitab Taurat yang telah diberi kepada kamu. Biquwah, dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, berpegang sungguh-sungguh. Ini masalah usaha kita sendiri. Kitanya belajar pun tidak, pegang pun tak kuat. Oh, benar ni. Kita sekarang ni umat Islam Malaysia, Quran pun kita tidak belajar, dan syariat yang ada dalam Quran tu maka tidak sungguh-sungguh kita pakai. Dah. Ini kata Yahudi ni. Mana sindir pada kita lah ni. Pasal kita ada kitab Quran, dia ada kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca sebentar. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingat, dan ketika kami mengambil mitsaqakum, perjanjian dengan kamu. Perjanjian iaitu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah lah, gitulah lebih kurang kan. Nak ikut iaitu percaya Allah Tuhan, ikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Lepas tu Tuhan beri kepada orang Yahudi kitab Taurat. Nah, jadi Tuhan pun kata, masa ni di Bukit Tur tu diangkat letak atas kepala ni. Banjaran bukit tu angkat letak atas kepala ni. Kita tak buat gitu ni.
Oh, kalau tu tak angkat banjaran titi wangsa apa, tak kepala macam mana? Nak percaya ke tak? Nak pegang ke tak? Ni nak ayat dia. Ni sebelum daripada mereka masuk dalam apa, disesat daripada pasir tu. Yang cerita 2 hari lepas tu, sesat daripada pasir tu. Ni cerita sebelum. Tuhan ni bawa mari asap, lepas tu tarik balik, lepas tu dia buat bawa cerita, kemudian dia refer balik cerita lama, kemudian dia ulang balik cerita lama, cerita yang sudut lain-lain. Nah, jadi sini dia angkat Bukit Tur atas kepala. Apabila orang Yahudi tak percaya 70 orang wakil ayat, ingat tak? 70 orang wakil ayat, dia turun lagi. Dia kata kamu dengan Musa berpakat nak tipu kami. Masa tu dia angkat Bukit Tur. Tuhan angkat sendiri Bukit Tur, letak atas kepala. Sambil beri warning, khudu, peganglah. Iaitu belajarlah. Pegang kan, nak pegang? Pegang maksudnya belajar. Belajarlah, peganglah ma'atainakum, kitab Taurat yang telah kami beri kepada kamu ni, berkuah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita di pelajaran titi wasa letak kepala macam mana? Nak bagaimana lagi tak? Nak ke tidak? Gitu? Oh tu. Wadhkuru ma fi, dan ingatlah, senantiasalah ingat, iaitu belajar. Senantiasalah belajar ma fi, apa saja wahyu yang terkandung dalam kitab Taurat. Maknanya sini belajarlah apa yang terkandung dalam kitab Quran. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, takut pada Allah, jaga hukum. Nah, kerana kena Allah. Thumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling juga, min ba'di dzalik, selepas daripada perjanjian itu. Paling juga, tak belajar juga. Ni ayat ni rujuk pada orang kemudian, rujuk pada orang kemudian. Dulu untuk nenek kamu aku angkat Bukit Tur atas kepala dia, so pegang kuat-kuat. Kemudian ayat bawah ni, thumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kamu berpaling juga daripada perjanjian yang demikian. Tak nak belajar juga, tak nak ikut juga. Maka Allah Ta'ala kata, walaula fadlullahi alaikum, kalau tidak kerana kurnia Allah yang besar terhadap kamu, warahmatuhu, dan suatu rahmatnya. Rahmatnya apa dia ni? Mau lewat-lewat ke azab ni. Lewat. Masa kita hidup ada lagi. Dalam masa tu, kurnia Allah tu, Allah Ta'ala beri kepada kita tempoh demi tempoh. Jadi fadlullah situ ialah Allah Ta'ala beri tempoh kepada kita. Okey, tak nak belajar tahun ni, terpan, sehinggalah sampai tempoh mati. Beri tempoh sehingga mati untuk belajar tu. Itu maksud fadlullah. Beri. Di samping masa yang sama, segala keperluan hidup kita diberi juga. Tidak kata kalau oleh kerana kita engkar, maka keperluan hidup kita dia kurangkan. Tak. Terus dia beri. Sayang dia dah pada makhluk dia dah. Sayang makhluk dia. Lakuntum minal khasirin. Kalau tidak kerana itu, tentu kamu ni, pasti kamu ni akan jadi orang yang rugi sungguh. Iaitu daripada sini mana Allah Ta'ala senantiasa beri peringatan demi peringatan dengan hantar da'i dia, guru-guru dia, penyebar agama dia, terus ada, senantiasa ada, zaman berzaman senantiasa hantar. Dulu Nabi-Nabi, nah sekarang Nabi sudah tak ada, maka hantar guru demi guru. Di setiap daerah, kampung dan sebagainya. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti. Ini
Ini cerita kedegailan mereka yang ke sebelah. Yang ke sebelah. Orang Yahudi ini cerita berkenaan dengan orang-orang zaman Nabi Daud alaihissalam. Ini cerita zaman Nabi Daud. Esok awak catik semua ni apa yang kata ni. Ingat lepas tu jadi kitab-kitab tafsir yang mana ada tu sebagai rujukan je lah. Yang pentingnya yang belajar ni. Itu yang belajar ni. Kemudian yang nak mengajar tu ambil kitab-kitab tu rujuk. Dalam tu ada hadis, ada kitab ayat-ayat lain. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum. Sesungguhnya kamu pun telah tahu alladzina a'tadaw minkum, orang-orang yang melanggar perjanjian di antara kamu fis sabti, pada hari Sabtu, iaitu orang Yahudi ini dia tidak boleh kerja hari Sabtu sampai sekarang ni. Sekarang tak boleh kerja hari Sabtu. Hari Sabtu dia tak boleh kerja. Kita ni hari Jumaat, kalau dia kata hari Jumaat tak boleh kerja, macam mana? Tuhan kata hari Jumaat kamu semua tak boleh kerja, macam mana? Orang Yahudi hari Sabtu tak boleh kerja sampai sekarang ni. Yang mana ikut syariat tu kena ikut. Tak boleh kerja hari Sabtu. Nak masak ni, nak masak apa? Nak masak hari Jumaat, nak makan hari Sabtu. Semua kenderaan-kenderaan tak boleh naik belakang sampai sekarang ni. Tapi langgar tau. Langgar tau. Hari Sabtu dia kena biar ibadat je. Ibadat. Kita ni dalam surah Jumaat, lepas pada bila kita disuruh pada Jumaat, hendaklah tinggal semua jual beli. Bermaknanya orang perempuan yang tak pergi Jumaat pun kena berhenti jual beli, berhenti berniaga masa Jumaat tu. Tak boleh berniaga, tak boleh apa tu. Langgar betul. Orang perempuan kau, orang lelaki kau tidak boleh berniaga apa masa Jumaat tu. Tu pun masa Jumaat aja. Hendaklah kamu pergi ke masjid, dia kata. Selepas tu, lepas pergi ke masjid, lepas pada masjid, bila Tuhan perintah suruh pergi masjid, maka ada perintah yang kedua pula. Mesti ada perintah yang kedua. Perintah yang kedua ialah hendaklah kamu bertebaran daripada masjid apabila sudah sembahyang. Bila ada perintah masuk, mana kena ada perintah dah. Berapa lama orang di masjid tu? Kita tak tahu dah kan. Sedangkan dalam Quran kita tahu selepas kamu duduk dalam masjid, selepas habis solat Jumaat, hendaklah kamu bertebaran di atas kubur cari kurnia Allah. Tapi masa Jumaat tu tak boleh kerja belaka, tak boleh berniaga, tinggal semua jual beli. Tuan kata tinggal semua jual beli. Kita ni buat dah sampai orang khutbah Jumaat tu duk berniaga lagi tu yang keliling masjid. Nanti sampai surah Jumaat nanti. Lepas tu orang yang tak mari Jumaat tu duk kerja tak boleh kerja masa tu. Kalau orang yang jadi polis tu kan, yang jadi polis. Tu cerita lain, dia kena jaga dia kena keselamatan kah lah. Yang orang biasa tak boleh. Tak boleh. Apa saja cari makan berhenti belaka masa tu. Sebentar ya, setengah jam je. Tak tahu dah. Apalah, kita tahu sikit. Makin lama makin banyak. Itulah. Awak jangan beli ni. Ingatlah, orang yang apa saja perniagaan dalam kawasan masjid diharamkan sampai sekarang. Tidak boleh berniaga dalam pagar masjid. Kadang biasa tak boleh. Hari Jumaat tu sekira, hari Jumaat tu khas lah. Mana hari Jumaat tu arahan bertindih tu. Arahan tak boleh berniaga, arahan satu lagi tak boleh berniaga juga. Dua arahan hari Jumaat tu. Hari biasa ni tak boleh berniaga dalam masjid ada Nabi. Bermakna awak tidak boleh membeli apa-apa barang dalam masjid tu yang dia diniagakan. Apa dia diniagakan di masjid?
yang atanya apa tu. Cincin. Saya tak beli apa. Tak ada orang larang Ustaz tu orang itu. Ni kita beritahu. Dan kita tak nasib buruk kita lah, kerana ulama-ulama yang ada ni tak belajar hadis Nabi. Nasib malang kita lah. Lepas tu dia pergi mengajar, buat dah tak erti. Kau tak erti kau. Ataupun kalau beritahu kan nanti JKK marah. Bila JKK marah kan tak boleh main ngajar, tak ada hilang punca pendapatan. Kita sama tu. Saya tak beli apa-apa. Kita nak larang tak boleh. Pasal masjid kamu dah. Jadi kita jangan beli. Kalau semua pakat tak beli, awak tu berniaga lah. Ha? Tak. Tapi dia ada komisen lah dalam tu. Ni bahagian masjid sekian banyak. Dia tak tahu perintah Nabi tu. Maksud perintah Nabi tu lah hadis. Ati Allah, ati Rasul. Taat pada Allah, Quran. Taat pada Rasul, hadis. Bila satu-satu tak belajar, tak nampak, tak tahu perintah satu lagi. Tak. Ini pula Tuhan kata, walaqad alimtum, sesungguhnya kamu sudah tahu pun, alladzina atadaw minkum, ada orang yang melanggar perjanjian di antara kamu, fi sabti, itu pada bekerja hari Sabtu. Dia gini, zaman Nabi Daud alaihissalam tu, hari Sabtu ni ikan timbul di pantai ni, di sungai, di pantai, semua ikan timbul. Bila hari Ahad, ikan tu tak ada. Jadi dia nak tangkap di gigi air pun tak boleh ni. Ikan tu masuk tepi pantai, tepi-tepi tu. Nak tangkap tangan boleh ni. Tapi perintah tak boleh. Tuhan uji. Atas mari ikan mari penuh ataupun atas permukaan air dalam Quran ni. Surah lain lah. Permukaan air. Lama-lama dia buat macam mana ni nak tipu Tuhan ni? Nak tipu Tuhan ni macam mana? Jadi dia gali kolam kau gitulah. Ataupun dia buka hari Jumaat tadi buka semua kan. Buka tu ataupun dia gali kolam kau gitu. Bila hari Sabtu ikan tu mari, dia pun pecek Swiss. Jadi gate pun jatuh. Ataupun buka tu naik. Jadi ikan ada dalam tu. Jadi hari Sabtu dia tak buka lah. Pasal tak boleh tangkap hari Sabtu. Cuma dia pecek Swiss hari Sabtu. Seorang dia pecek Swiss. Jadi gate pun jatuh. Ikan terperangkap dalam tu. Dia tangkapnya hari Ahad. Tu cerita tu. Jadi awak catat lah tu cerita dia. Kalau awak tak catat, tak faham tu ayat tu, tak faham tu. Jadi kena. Yang Ustaz cerita ni Nabi Daud, zaman Nabi Daud. Nabi Daud ni kemudian pada Nabi Musa. Jadi kalau kita ni dia pecek Swiss lah, kalau kita ni tak. Ikan pemasuk dia pecek Swiss, gate pun jatuh. Pop. Atau gate pun naik, gitulah. Ikutlah macam mana. Bila jadi hari Sabtu dia tarik tali naik. Tarik tali, ikan pun terkepul dalam pukat ataupun dalam kolam. Dia tak akak gitu. Dia tak akak hari Ahad. Dia tipu siapa ni? Tipu siapa? Tipu Tuhan. Dia tipu Tuhan. Mana dia corner tu? Apa nak dia corner nak suruh bully apa yang dia nak. Maka fakulna, maka kami perintah lahu ke atas mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu ni kera-kera yang hina-hina. Jadi kera. Esoknya orang pergi rumah dia hari Senin tu orang pergi lalu situ, macam mana ni orang sini tak ada keluar ni. Yang pemuka ikan ni tak keluar rumah, tapi bunyi bising dalam tu. Buka tak ada keluar dalam.
Lompat sana, lompat sini. Lepas tu kita orang Malaysia pula kena tipu pula. Manusia ni asal daripada manusia tu jadi kera. Jadi kera ni dulu tak ada, sekarang ada kerana orang Yahudi. Kera tu je lah. Kena tipu pula situ. Allahu Akbar. Kera ni jadi selama 3 hari. Tak boleh makan, tak boleh apa. Mati lepas 3 hari. Jadi semua tengok belakang ni. Tengok belakang. Satu-satu rumah tu kera belakang. Anak, bini, semua kera habis. Kuno kiradatan khasiin. Jadilah mereka tu kera-kera yang hina-dina. Tuhan sumpah jadi kera. Awak tahu pasal apa kera ni? Dia kata dia buat sumpah kera ni. Kera ni ialah satu binatang yang tomok. Dia tuan tu kecil tuannya. Semua jenis makan belakang. Kera ni bukan dia makan daun atau makan serangga saja. Tak, dia makan semua jenis. Macam kita lah, makan semua jenis. Sayur makan, daging makan, ikan makan. Kita makan belakang. Jadi kera ni adalah satu binatang yang makan semua jenis. Tapi kera ni ada satu perangai pelik dia. Bila makanan tu boleh pada dia, dia tak bagi pada orang lain. Dia tidak kata boleh tu, bagi pada anak dia atau tak bagi. Anak dia tak bagi. Kau tak pasti ke? Dia ambil, dia sumbak dia mulut. Makan. Bila kenyang, dia bubuh di pipi, di kanan. Dah. Lepas tu kalau pipi itu penuh juga, dia pegang di tangan dia. Penuh tangan sini, ambil tangan ni pula. Ambil kaki boleh pegang lagi. Dia kaki boleh pegang juga kan? Itulah kera. Bagi kepada anak dia, adik-adik dia tak bagi. Tamak dia. Padahal dia tak boleh makan dah. Dia kenyang tu satu, ada spare tu pipi dah. Spare tu di tangan pun pegang. Lepas pegang dua-dua tu, bubuh gini pula. Lepas tu pegang kaki pula. Jalan bersusah. Anak dia tak beri. Anak dia nak makan yang dalam mulut dia tu kena cokir tu. Awak tak perhati ke? Kena perhati perangai ni. Anak dia pergi koyak mulut tu. Pergi koyak mulut, ambil. Tak bagi. Tu pun. Dia nak anu pun tak boleh dah lagi pasal tangan dia pegang benda dah ni. Anak dia kena pergi buka mulut dia tu ambil makanan dia. Jadi orang begini dipanggil mana perangai macam kera. Perangai macam kera, maka Tuhan sumpah dia jadi kera. Jadi contoh dunianya bagaimana? Contoh dunia. Iaitu perniagaan apa saja yang dia buat, yang dia tahu dah benda ni langgar peraturan, dia tahu dah, tapi dia kena pusing itu nak suruh jadi legitimize dia punya perniagaan lah. Tahu sedekah pahala tak boleh. Apa dia? Tahu sedekah pahala tak boleh, nak juga. Tidak atur. Tidak atur ni. Apa benda yang haram dia pusing dia jadi boleh. Benda haram dia pusing dia jadi boleh. Macam dulu loteri kebajikan masyarakat. Loteri, dia tak kata judi, dia kata loteri. Kebajikan masyarakat. Nak suruh bunuh. Ini judi halal, ini judi haram. Judi haram kita tangkap. Judi ni. Nak contoh lagi, nak lagi contoh. Kitanya tak pergi pasal dia tu bersanding, pasal dia syirik pada Tuhan kerana ikut cara Hindu. Kita tak pergilah gitu. Tak pergilah masa tu. Kita pergi masa bila? Kita pergi sebelum, kita pergi selepas. Tipu siapa? Nak tipu siapa? Tipu Tuhan. Saya tak pergi. Jangan pergi masa tu je lah. Apa tu? Sumpah tu pakat tipu lah. Kau macam betul tak sebut tadi? Kita
biasanya dia buat judi di rumah dia buat makan tapi penjudiannya berlaku pukul 3. Jadi kita pergi makan sebelum dia start judi lah, super. Atau kita pergi makan, lepas dia judi itu dia balik, bawa dia balik, kita pergi makan. Pasal apa pergi tu? Pasal hormat kepada tuan rumah. Sanggup langgar. Jadi nak langgar gini kan, apa? Kalau pergi masa tu tak boleh. Kita pergi selepas atau sebelum. So, oh, sakit telinga ni. Okey, ayat ke-66. Wa ja'alnaha nakalan. Maka kami jadikan mereka tu sebagai penyata, peringatan, sebagai suatu peringatan besar kepada manusia kemudian. Orang Yahudi ni kalau cerita ke manusia jeleka ni dia tahu belaka. Manusia jeleka ni orang Yahudi tahu belaka. Jadi kita orang Islam Tuhan ajar dalam Quran supaya kita tahu juga. Orang Yahudi semua tahu belaka. Cerita ni berlaku zaman Nabi Musa, Nabi Daud alaihissalam. Faja'alnaha nakalan, maka kami jadikan mereka yang jadi kera tu sebagai suatu pernyataan besar daripada Allah. Jangan tipu, jangan cuba-cuba nak tipu Tuhan. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha, khas bagi orang-orang masa itu, zaman tu, wa ma khalfaha, dan juga kepada orang yang kemudian, orang belakang dan orang kemudian. Wa mau'izatan, dan sebagai suatu nasihat besar lil muttaqi, khas bagi orang yang takut jaga hukum. Misalnya kita nak sebar agama, ada orang perlu duit, kita duit banyak, nak tak beri kan orang pakai beri belakang. Nak tak beri orang pakai beri belakang. Kita dah beri, kita deku, maka kita beri sikit, lebih kurang tak? Dia seolah-olah macam Tuhan tak tahu ke dia. Orang yang tak ada tu satu hal, orang tak ada tu tak ada masalah. Orang tak ada pasal sedekah ni untuk orang tak ada. Sedekah ni untuk orang tak ada. Orang ada ni, orang yang ada ni lebih-lebih lagi orang yang duit tu memang banyak, duit dia memang banyak. Macam saya jumpa Datuk atas kapal terbang tadi, dia infak kuat. Dia tanya orang macam mana ni, niaga begini-begini sampai luar. Dia pergi tolong orang Thailand. Sedekah orang sini pada sedekah orang Thailand. Tak ada, dia kerja tu je. Dia buat cari duit, sedekah. Cari duit, sedekah. Cuma saya tanya Datuk belajar tak? Belum lagi yang mari sini. Pergi nombor telefon dah tadi. Boleh ajak je lah kita. Nah, jadi semua ni macam orang munafik zaman Nabi tu. Dia tak nak pergi, Nabi tahu semua dia pergi belakang kan. Jadi dia buat alasan. Jadi dia biarkan Nabi pergi dulu. Dia sampai tengah jalan, Allah, jauh dah nak ambak tadan lah. Ada nanti cerita surah Anfal kita baca. Macam-macam ni ada cerita tu. Lepas tu bila dia balik tu, bila Nabi balik saja, dia pun besar, oh Nabi dia okey punya, beres. Tak malu orang punya. Lalu pergi minta maaf dengan Nabi dalam masjid. Minta maaf lah ya Rasulullah, kita ni tak ada ni, bini nak jaga kebun ni, jaga anak, macam-macam. Nabi berilah. Tapi Tuhan tu wahyu, ya mereka tu yang akan jumpa dengan kamu tu semua sekali menafik lah kau. Nabi pun okey. Dah munafik dah. Nah, semua ni adalah cerita-cerita yang mengajar kita sebenarnya kali. Jadi kalau kita kena, kita baiki. Dia gitu ni.
Macam juga syirik-syirik yang kita dah buat. Bila dah tahu tu kita berhenti. Oh, tak boleh ni ustaz ni. Dia cerita hal syirik kita. Dia nak kata kat saya dia buat syirik tu, dia tak tahu, dia kata udah ke saya lah. Ustaz tu sombong lah, ni lah, dia pandai dia bakar pada ustaz lain lah. Macam-macam cerita. Tak. Dia sebenarnya yang kita sentuh tu, saya tak tahu ayat mana yang kena awak ni. Saya baca begitu ya. Quran ni enggak kan? Ayat Quran ni dia mari di telinga, dia masuk dalam hati. Kalau mari ke telinga tak masuk tu ada masalah. Dia masuk ke telinga, terus masuk ke dalam hati. Kalau tak masuk dalam hati, tak sentuh hati tu ada masalah. Benda yang kita buat tapi tak tersentuh kita. Tu masalah tu. Tu tutup tu. Tutup hati. Dengar tapi tak dengar. Ini sifat mereka yang ke-12. Sifat yang ke-12. Yang ke-12 pula. Perangai, ini perangai Yahudi ni. Jadi siapa-siapa yang buat gini dia panggil Yahudi lah. Nah. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa kata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Taala menyuruh kamu antadbahu baqarah, untuk kamu sembelih lembu satu ekor, lembu tina. Aneh. Dia orang Yahudi ni, dia kita bersama juga, kita pada orang itu. Tapi tu nenek kita tu dah buang, jadi kita pun tak berasa dah lagi. Dia agama yang paling tua sekali ialah puja lembu. Awak kalau tengok dalam National Geographic yang berkenaan history ya, sejarah, arkeologi ke apa, dia ada gambar lembu. Dia lari dah. Ada gambar lembu. Kapan? Lembu. Apa di Krit ni antara Maghribi, Algeria dengan Spanyol tu, tengah-tengah tu Krit. Pulau Krit itu puja lembu juga dulu. Yang sekarang ni yang Matador apa tu kan, lembu tu bentuk daripada dulu punya cerita tu. Pecah dia. Yang Krit ni pelik lagi. Krit ni dia lompat. Lembu termari antara dua tanduk tu, dia pegang tanduk tu, dia tepuk dada dia. Lepas tu belakang pegang. Jadi boleh tahan lembu. Ada bel lagi. Tanduk lembu tu dia pegang tu. Nak tunjuk keberanian dia. Jadi lembu ni adalah satu pemujaan. Afrika apa sama, India apa sama, pemujaan lembu. Jadi oleh kerana Yahudi ni duduk di kawasan tu, maka pemujaan lembu ni ada. Sebab tu dia buat berhala lembu tu.